Kemudian dia mula daripada ayat 17 itu dan menceritakan tentang ciri-ciri dan petanda kiamat. Ciri-ciri dan petanda kiamat serta beberapa jenis-jenis azab. So kita sampai ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 ni dia membicarakan tentang neraka Jahannam. Jadi Allah mulakan dengan orang kafir bertanya-tanya, ceritakan bukti tentang kebenaran hari akhirat itu yang ada, kemudian ciri petanda nak berlakunya kiamat, kemudian bermula pada ayat 21 ni Allah menceritakan tentang neraka Jahannam. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan? Inna jahannama kanat mirsada. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya neraka Jahannam itu sentiasa mengintai dan menunggu-nunggu ahli neraka, orang yang akan masuk dalam dia. Kata litari nama apa? Allah Ta'ala sebutkan bahawa itu tempat kembali, tempat kurungan bagi golongan yang melakukan kezaliman, itu pun pelampau batas. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di situ berabad-abad lamanya. La yazuquna fiha bardaw wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa, kata Allah, melainkan hamiman wa ghassaqa, iaitu air yang mendidih dan juga nanah-nanah. Jazaa'a wifaqah, kata Allah, iaitu sebagai balasan yang wifaqah. Satu balasan yang Allah berikan yang setimpal dengan amalan yang dikerjakan. Allah sebut dia, innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka sebelum ini tidak takut kepada hisab. Ni jenis yang katakan orang kafir tadi ni, la yarjuna hisaba, mereka sebelum ini tidak takut kepada hari hisab, tak mengharapkan, tak percaya. Dia katakan wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka bersungguh-sungguh mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, Allah sebut, dan sebenarnya segala sesuatu telah kami senaraikan dalam buku catatan. Segala sesuatu yang ada, yang akan berlaku, sebenarnya telah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-30 Allah Taala sebut fazuqu falan nazidakum illa azaba, kerana itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab neraka. Itu diceritakan bagaimana sikap orang kafir Quraisy yang tak mahu menerima Islam. Ayat ni turun, bila ayat ni turun, dia cerita pada suasana orang kafir. Bagaimana mereka sikap, perangai dia duduk baca ayat ini. Turun pada dia. Dia tengah duduk sembang-sembang, duduk kalut-kalut, duduk berbalah. Turun wahyu menceritakan perangai mereka. Jadi kalau kita lah, kita bayang kita berada pada suasana begitu, betapa kita nampak Nabi SAW ni sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang utusan Allah, yang mana Nabi Muhammad ni diberikan wahyu. Dia tahu suasana yang berlaku dengan wahyu Allah tu, menceritakan suasana orang kafir pada ketika itu. Okey, kita tengok syarah dia. Muka surat 13 tu. Setelah itu Allah menyebutkan pula nasib yang akan menimpa orang-orang yang sesat, lagi malang kerana mendustakan hari pertemuan tersebut, iaitu hari kiamat lah. Firman Allah yang bermaksud sesungguhnya neraka Jahannam itu sentiasa mengintai dan menunggu tempat kembali, itu kurungan golongan yang melakukan pelampau batas. Disebut sini golongan tirani, golongan yang melakukan kezaliman. Mereka tinggal di situ berabad-abad lamanya. Surah An-Naba ayat 21 hingga 23. Sesungguhnya neraka Jahannam menurut ketentuan Allah adalah lokasi kesudahan yang disediakan untuk golongan yang taghut. Mereka ialah golongan yang melakukan kezaliman, yang dikatakan taghut tadi, golongan yang buat kezaliman, yang angkuh dan sombong dari menyatakan keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan kafir ni yang tak beriman ni, Allah Taala ceritakan pada ayat ni tempat dia ialah neraka Jahannam. Neraka itulah tempat mereka dan mereka akan kekal tinggal di situ selama-lamanya.
Jadi di antara orang kafir, mana yang tak nak beriman, tak nak percaya lagi, Allah Ta'ala sebut, duduk neraka ni kekal selama-lamanya, takkan keluar, dia kata. Kemudian ada perkataan dekat sibu, Al-Ahqab. Al-Ahqab adalah, dia ni plural, kata jamak daripada hukbun. Dia kalau satu dia mufradnya, bererti jarak masa yang panjang. Ahqab. Dia kata. Jadi apabila berlaku satu haqab, satu jarak masa, datang pula satu jarak masa yang lain. Maksudnya waktu tu panjang, satu waktu yang panjang, kemudian ada waktu yang panjang, ada waktu yang panjang lagi. Ini disebut sebagai ahqaba, kehidupan orang kafir di dalam neraka tersebut. Demikianlah ia berpanjangan sampai selama-lamanya. Allah menggambarkan bahawa orang kafir ini masuk tu, dia ada satu waktu yang panjang. Kemudian ada lagi waktu sedemikian. Kemudian ada perkataan mirsada. Mirsada ni yang disebut sebagai inna jahannama kanat mirsada. Mirsada ni boleh ditafsirkan dalam dua bentuk. Pertama, nama bagi suatu tempat yang mempunyai ruang pengintaian. Yang dikata tadi, yang dalam neraka jahanam tadi, ada macam satu tempat nak tengok-tengok, mengintai. Dia kata. Dan yang kedua, boleh jadi kata sifat yang memberi makna tempat di mana musuh-musuh Allah diintai dan ditunggu-tunggu. Ada dua maksud boleh diberikan kepada perkataan mirsada. Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa neraka jahanam itu adalah makhluk. Jadi ulama-ulama tafsir bila tengok ayat ni yang membuktikan bahawa neraka tu merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan dia tu sebagai neraka. Ada yang diciptakan sebagai surga. Kita ni diciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia. Lantaran firman Allah yang bermaksud disediakan, maksudnya diciptakan, begitu juga dengan syurga. Syurga pun adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 24 hingga 26. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Ini orang kafir yang masuk dalam neraka tu, dia tak rasa sejuk duduk dalam neraka tu. Jangan sangka duduk dalam neraka itu tempat yang sejuk. Dan tidak pula mendapat minuman. Duduk bukannya tempat yang selesa, sejuk. Tak ada minuman dalam itu. Dan Allah menyebutkan kecuali air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Air yang ada, air apa? Allah Ta'ala sebut air yang mendidih dalam neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua yang ada apa? Ialah nanah. Air nanah. Bentuk dia bagaimana ni? Yakni mereka tidak menikmati sewaktu berada di dalam neraka jahanam atau di dalam al-ahqab, tempat pengintaian tadi. Rasa yang dingin, yang menyejukkan mereka daripada panas. Dan tidak juga dapat menikmati minuman yang menghilangkan dahaga kecuali al-hamim. Tu sambung dia. Illa hamimau wa ghassaqa. Hamim iaitu air panas yang mendidih. Hamim. Kemudian disebut al-ghassaq ialah air nanah para penghuni neraka. Jadi dalam neraka nanti ramai penghuni yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia menghasilkan nanah-nanah. Air nanah, maka air nanah itulah kalau nak dijadikan minuman, itulah dia air nanah. Azab sebegini dikenakan terhadap mereka sesuai dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik, dan tidak ada azab yang lebih besar daripada api neraka. Jadi kalau kita tengok, dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Syirik ni apa tuan-tuan? Syirik ni kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kalau dikatakan An-Naba, surah An-Naba ni nak menceritakan tentang hari pembalasan, satu berita tentang hari akhirat. Tapi apabila mereka ni, golongan kafir ni tak nak beriman, tak nak percaya tentang itu, maksudnya dia ingkar, dia tak percaya bahawa besok akan dihisap. Sebab dia dah banyak buat dosa, banyak buat salah dekat muka bumi ni, maka dia ingkar. Sebab apa? Pada ketika itu orang kafir ni dia menyembah berhala. Mereka ni syirik kepada Allah. Sembah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Asnam, berhala-berhala disembah. Jadi syirik ini adalah dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada azab yang lebih besar daripada
api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana amalan mereka penuh dengan kejahatan, maka mereka mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan mereka. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi balasan kepada orang syirik itu balasannya ialah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan al-bar, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Ni dalam surah Syura, jadi pengarang dibawakan, dia kod pada ayat yang lain. Kemudian dalam situ ada perkataan al-bar. Di dalam ayat tersebut mengikut setengah pendapat bermaksud mengantuk dan juga tidur. Apa yang jelas ialah setelah diterangkan jenis-jenis balasan ke atas orang-orang kafir, Allah menerangkan bahawa balasan itu adalah tepat dan adil sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis-jenis perbuatan jenayah yang telah mereka lakukan. Firman Allah, ini ayat 27, 27 28 pula, sesungguhnya mereka sebelum ini tidak takut kepada hisab, dan mereka sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayat kami, iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang kafir telah melakukan perbuatan keji dan jahat kerana mereka tidak ingin dan peduli kepada pahala serta tidak gerun kepada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. La yarjuna, mereka ini tak percaya bahawa adanya hari akhirat itu, maka ini yang disediakan oleh mereka. Jadi dia tak nak lalu perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi disebabkan mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, yang dikatakan sebagai an-naba itu. Firman Allah yang maksudnya sesungguhnya mereka sebelum ini tidak takut kepada hisab. Itu ayat 27. Mereka tidak takut atau tidak menjangka bahawa mereka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, perkara inilah akan menjadi faktor penyebab mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu dia tak takut tentang hisab. Sebab apa? Sebab dia tak yakin bahawa hari kiamat itu adalah betul, benar, kebangkitan itu ada. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ni apa? Ini dah ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang akan berlakunya kebangkitan. Oleh sebab itu, kata pengarang, maka mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan mereka mendustakan dengan sekeras-kerasnya ayat-ayat Al-Quran dan dalil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan satu tempat, jadi banyak dalam Quran itu ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang kebenaran, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun golongan yang kafir ini tetap mendustakan tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang hari kebangkitan. Ini jelas menunjukkan betapa rosaknya pegangan hidup mereka kerana menafikan perkara yang benar dan mendustakan Rasul. Kemudian Allah memberitahu bahawa dia akan menghitung semua perbuatan mereka, dan sebenarnya segala sesuatu telah kami senaraikan dalam buku catatan. Itu yang disebutkan, wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah, ayat 29. Setiap sesuatu yang berlaku, yang akan berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku, sebenarnya telah ada di sisi Allah, dan Allah akan menghitungnya. Tentang sikap orang kafir, maka ayat akhir itu Allah Ta'ala sebut, fazuqu falan nazidakum illa adaba. Oleh demikian kamu rasakanlah, oleh orang kafir, falan nazidakum illa azaba, dan sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab neraka itu kamu akan rasakan. Habis itu sampai ayat sampai ayat ni 30. Habis ayat tu, muka surat 17 tu, Allah Subhanahu wa taala ceritakan pula tentang gambaran orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Jadi dia mula surah An-Naba ni cerita tentang orang kafir tak nak percaya, bertanya-tanya, kemudian ceritakan tentang bukti kebenaran di muka bumi ini, tentang kebenaran akan berlakunya hari kiamat itu. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang yang ketiga, tentang golongan
golongan yang ingkar ni apa balasan dia neraka jahanam. Kemudian start ayat 21, 31 hingga 36 itu diceritakan pula tentang gambaran orang yang mendapat kebahagiaan. Jadi ada yang kafir, tapi ada juga yang bahagia. Bagi siapa? Bagi golongan yang nak beriman, yang percaya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kejayaan. Yang nak bertakwa. Takwa ni ikut perintah Allah, jauhkan apa yang dilarang. Tadi golongan yang kafir. Tapi kalau mereka ini ikut perintah Allah, kemudian beriman, maka mereka akan masuk kepada golongan yang disebut sebagai innal muttaqina mafaza. Mereka masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Hadaiqa wa a'naba, kata Allah. Hadaik ni taman. Taman, kebun-kebun. Wa a'naba, yang mana dalam taman dan kebun itu ada banyak pohon-pohon, buah-buahan, di antaranya ialah pohon anggur. Jadi kat dunia ni kita makan buah anggur. Nanti tuan-tuan, kita duduk ke akhirat nanti, syurga Allah dapat makan buah anggur juga. Sambil duduk-duduk sembang-sembang makan buah anggur. Dia kata, hadaiqa wa anaba. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa kawaiba atraba. Apa Allah Ta'ala janjikan? Ada satu, kita disebutkan orang yang bertakwa ni adalah golongan yang mafaza. Kita berjaya. Dapat masuk dalam syurga Allah yang mana ada kebun-kebun, ada buah-buahan, buah anggur. Kemudian Allah berikan anugerah kawaiba atraba, gadis-gadis yang sebaya-sebaya. Jadi kita walaupun dah berumur, mungkin ada tua, akan mati tua, kan? Tapi duduk dalam syurga Allah nanti, Allah letakkan kita ni pada umur standard aja. Umur yang muda, handsome, paling cun, paling cantik. Adalah beberapa riwayat kata 20, ada 25, ada menceritakan umur penduduk syurga Allah ni. Walaupun sekarang ni mungkin sakit jantung, lemah jantung, kena ada gout, ada kencing manis, darah tinggi kan, kena dialisis kan. Tapi duduk dalam syurga Allah nanti, Allah Ta'ala letakkan kita pada umur yang standard, umur yang muda. Yang mana dikatakan wa kawaiba atraba. Bila kita tadi beriman, percaya, duduk dalam syurga, Allah akan beri gadis-gadis, kawaiba atraba, yang mana sebaya je umurnya, yang muda-muda, tak adalah tengok yang tua-tua. Dia kata gadis yang remaja, yang muda-muda, yang serupa. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan waqa'san dihaqa, waqa'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Ini suasana dalam syurga. Allah Ta'ala berikan kan gambaran. Jadi bila kita baca ni, kalau orang kafir tu, orang kafir yang mula tadi tanya-tanya, ceritakan tentang azab, percayalah, buktikan. Lepas tu Allah Ta'ala cerita pula daripada suasana mengerikan di dalam neraka, bawa suasana yang mengembirakan di dalam syurga. Boleh Allah Ta'ala gambarkan bagaimana gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Jadi semuanya ini telah ada dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala cerita supaya memberikan keyakinan, kepercayaan. Waqa'san dihaqa. Kemudian Allah Ta'ala sebut la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba, yang mana mereka ini tidak akan mendengar di dalam syurga Allah itu laghwa wala kidhaba. Mereka tidak akan mendengar di dalam syurga kata-kata sia-sia dan juga dusta. Kita kalau dekat dunia ini tuan-tuan, macam-macam kata-kata dengan menipunya, dengan kata-kata nista, caci, maki, kan, dengan gaduh, hasad, dengki. Tapi kita nanti, bila kita masuk syurga Allah nanti, makhluk-makhluk Allah yang duduk dalam syurga nanti, kita ni dah dibuang oleh Allah sifat-sifat mazmumah, tak ada dah. Kita tak boleh bayang, mungkin hari ini kita benci orang tu, kita tak suka orang ni, yang mana mereka ni semua nanti adalah ahli syurga Allah juga. Kita lah sesama Islam ni kan, adik-beradik, kawan, rakan, sepejabat, kan, suami, isteri, anak-anak. Mungkin ada yang kita benci, ada yang kita tak suka, itu dekat dunia. Tapi bila kita masuk dalam syurga Allah nanti, Allah Ta'ala buang sifat mazmumah pada diri kita. Selagi mana ada sifat mazmumah dalam diri kita, kita tak layak untuk masuk syurga Allah. Jadi bila buang sifat mazmumah yang dalam diri kita, itu yang Allah Ta'ala sebut la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba. Kita tak dengar kata-kata yang sia-sia, kita tak dengar
berlaku penipuan, pendustaan dalam syurga Allah tak ada. Hanya kita sebutkan salam, salam sejahtera yang diucapkan oleh ahli syurga. Tak ada, sia-sia tu tak ada. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan ayat yang ke-30, 36, jazaan min rabbika ata'an hisabah, iaitu sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Ini balasan yang Allah berikan kepada golongan yang mendapat kebahagiaan. Okey, kita tengok kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Apa kata pengarang ni? Kata, secara kesimpulan, bolehlah dikatakan bahawa apabila Allah menyebut janji buruk kepada orang-orang kafir yang tadi ceritakan tentang neraka jahanam, maka disebutkan selepas itu janji baik kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Satu, bila Allah datangkan tentang janji yang buruk, kemudian Allah Ta'ala memberi juga semangat bagi siapa yang beriman, diceritakan tentang janji-janji yang baik. Tengok bagaimana tafsir dan ulasan dia. Kata pengarang, di dalam ayat ini Allah menceritakan mengenai orang-orang yang beroleh kebahagiaan serta ganjaran yang disediakan kepada mereka di hari kiamat, berupa kemuliaan dan nikmat yang berkekalan. Firman Allah yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kejayaan. Mereka akan terlepas daripada api neraka. Mereka menikmati keindahan taman-taman yang dihiasi dengan pepohon kayu yang rendang dan anggur yang berbuah ranum lagi enak rasanya. Mereka akan dianugerahi bidadari syurga yang cantik rupawan, terpegun dan terpesona apabila memandangnya. Mereka ini, bidadari syurga ini, kata pengarang di sini, mempunyai persamaan umur dan melayani tuannya dengan pelbagai minuman syurga yang tidak memabukkan. Dia lain. Kalau dunia ni, satu ada bidadari syurga, dia melayan kita ahli-ahli syurga tu. Dalam dia layan tu, dia bawa tadi air-air, minuman-minuman, dan antaranya adalah air-air yang memabukkan. Tapi memabukkan dekat dalam syurga Allah tak macam mabuk dekat dunia ni. Kalau dunia ni memang betul-betul mabuk, tapi kalau dekat dalam syurga Allah tu, air tu jenis mabuk tapi tak mabuk. Mabuk ni sakarat. Sakarat dia panggil mabuk, macam pening-pening tu. Sana tak, air tu sedap tapi tidak memabukkan. Kalau tuan-tuan teringin minum air arak dekat dunia ni, tak boleh simpan dululah. Sebab arak dalam syurga Allah tu ni dia lagi sedap. Kalau orang kata arak ni sedap kan, macam mana dah sedap, tak apa. Kita simpan, kita minum arak dalam syurga Allah nanti. Arak dunia ni kalau minum, dia adalah rasa dia. Kita tak pernah minum arak, tak boleh kan. Tapi orang minum arak, dia tak boleh, dia kata sedap. So nak rasa sedap tu nak rasa kita kena dalam syurga Allah. Kita nak rasa sedap tapi tak mabuk. Itu arak dalam syurga Allah nanti. Okey. Kemudian disebutkan, kata pengarang sini, al-a'nab. Al-a'nab. Yang dikatakan wa hadaiqa wa a'nab. Atau anggur di dalam ayat ini, kalau diperhatikan, telah diatafkan kepada hadaik. Ataf ni dia sandarkan, dia sangkutkan. Maksudnya wahadaiqa a'naba, dia letakkan perkataan hadaik, kemudian al-a'naba, dia bergandingan, yang bermaksud taman. Dalam kaedah bahasa Arab, ini di sudut bahasa lah, ketinggian bahasa, dinamakan sebagai ataf khas kepada am, bagi menunjukkan betapa agungnya ciptaan ini. Maksudnya bila Allah sandarkan taman-taman itu dengan buah anggur, ini satu bentuk bahasa yang menunjukkan ketinggian bahasa, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Abbas telah menafsirkan ayat mendapat kejayaan. Mendapat kejayaan sebagai tempat persiaran. Itu yang sebelum tu dia ada sebut innal muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang yang beriman adalah kejayaan, mafaza. Mafaza ini seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Abbas. Abbas dia menafsirkan bahawa yang dikatakan sebagai mendapat kejayaan itu ialah tempat persiaran. Pentafsiran ini telah disokong oleh Ibnu Katsir. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir pun dia cerita benda yang sama.
Bagi orang yang beriman tu, innal muttaqina mafaza. Kejayaan itu apa? Kejayaan itu satu bentuk tempat persiaran. Dia bersiar dalam syurga. Dapat bersiar ke mana? Dapat masuk dalam taman-taman, kebun-kebun syurga, penuh dengan buah-buahan. Kemudian ada pelayan, bidadari, dapat minum dan syurga. Beliau berpendapat penafsiran ini adalah wajar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut selepas ayat itu ialah ganjaran yang berupa taman. Justeru taman selalunya difahami sebagai kebun-kebun yang ditanami dengan berbagai pokok seperti tamar dan sebagainya. So disokong, maksudnya mafaza tu memberi maksud sebagai tempat bersiar, tempat berjalan-jalan bagi orang yang beriman. Banyak disebutkan muttaqin ini ada beberapa bentuk yang kejayaan yang diterima. Ini bentuk kejayaan dan bentuk dapat bersiar-siar dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya ayat 35 Allah Taala menyebutkan mereka tidak mendengar di dalam syurga kata-kata sia-sia ataupun dusta. Apa kata pengarang? Penghuninya terdiri daripada orang-orang yang tidak bercakap dusta dan menipu satu sama lain. Perkara ini turut dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang lain, iaitu firman-Nya yang bermaksud tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. So, duduk dalam syurga Allah ni, kita tak terfikir tuan-tuan untuk buat dosa, untuk buat benda jahat. Ada orang pernah tanya, orang pernah tanya saya lah. Dia kata dia nak buat jahat dekat dunia ni payah, risau, takut berdosa. Salah satu dia rasa dia tengok seorang perempuan tu, dia rasa macam memang dia nak buat jahat dengan perempuan ni. Dia kata tapi tak boleh, dia tahu berdosa. Dia kata tak apa, nanti aku kat akhirat, nanti syurga nanti aku nak cari dia, aku nak buat jahat dengan dia. Sebab dunia ni dia takut berdosa, tapi dia duk cadang dia, tak apa, akhirat aku cari kau dalam syurga, aku nak buat jahat dengan kau kan. Dia nak rogol apa ni, tak tahu. Tapi dia tak tahu sebenarnya, walau satu orang nak buat jahat takut benda tu berdosa, maksudnya dia terbaik tapi nak buat benda jahat kan. Jadi dia simpan dekat syurga, besok nak cari orang tu. Tapi sebenarnya bila kita masuk syurga Allah, benda itu tak berlaku. Satu, dalam syurga Allah ni apa kita nak kita dapat, dan sifat-sifat mazmumah dan kita ni Allah Ta'ala buang semua. Dulu kita duk bergaduh dengan orang itu, orang ini, tak bermasam muka. Dunia je tuan-tuan. Akhirat besok tak ada, sifat tu dah tak ada dalam diri kita. Perangai tu tak ada. Kita baik, elok. Tak ada pula bermusuh. Suami isteri yang dulu duk bergaduh, hidup dekat dunia ni sampai bercerai-berai. Tak nak, talak. Bukan bagi talak satu, talak sejuta dia bagi kan dekat dunia ni. Besok kalau sama-sama masuk syurga Allah besok, jumpa, okey je ni syurga. Sifat-sifat mazmumah tu Allah dah buang dah. Tak ada perasaan tu. Ni disebutkan. Okey. Tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Surat Tur ayat 23. Gambaran ini adalah untuk melakarkan betapa bersihnya suasana dan persekitaran syurga, atau dalam ungkapan para sastrawan sebagai tempat yang sejuk mata memandang dan menenangkan jiwa yang tak keruan. Keadaan ini berbeza sama sekali dengan suasana dan realiti kehidupan di dunia ini. Di dunia hari ini orang-orang mukmin mendengar berbagai ungkapan yang boleh melukakan perasaan dan menyakitkan hati. Di dalam syurga tidak ada percakapan-percakapan yang lara yang tidak mengandungi sebarang faedah. Di sana juga tidak ada ucapan-ucapan yang mengandungi unsur dosa dan juga pembohongan. Syurga adalah tempat tinggal yang penuh dengan kesejahteraan, serba ada dan serba sempurna. Okay, alhamdulillah tuan-tuan mulia. Saya rasa kita berhenti dekat sini dulu. InsyaAllah kita sambung kuliah kita. Yang ujung ni dia ada. Untuk penutup tu dia akan pergi. Kita akan tengok lepas ini penutup pada surah An-Naba ni, dan menceritakan tentang, bila ceritakan tentang bagi orang yang bertakwa pula, kemudian Allah Ta'ala tutup surah An-Naba ni tentang keagungan dan rahmat Allah. Allah Ta'ala menegaskan tentang kepastian berlakunya hari kiamat, dan Allah ulang balik spirit surah An-Naba ni tentang sikap orang-orang kafir yang tidak mahu beriman. Allah Ta'ala ungkapkan balik tentang kedegilan mereka, golongan yang tak nak beriman dengan hari kiamat bagaimana dengan Allah SWT. Itu insya-Allah kita akan tengok pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahuma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.